Ya, Mas Masiput. Terima kasih, Datuk Speaker. Okey, saya nak fokus hanya dua isu saja. Satu ialah butiran 020200 perancangan ekonomi. Di bawah kod 20000 ada lebih kurang 500 ribu. Saya harap sebahagian daripada peruntukan ini dipakai untuk mengadakan seminar, untuk adakan perbincangan untuk EPU dan juga pegawai daripada Kementerian Kewangan, kerana nampaknya daripada corak bajet yang disediakan, nampaknya mereka tak begitu faham betapa serius krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Kerana sekarang kita sudah sampai ke satu tahap, kita boleh katakan era Keynesian system telah tamat. Ini kaedah Keynes ialah di mana bila ada kegawatan, kaedah dia ialah kerajaan kena bayar, kena pump priming untuk memacukan ekonomi. Tapi kita dah sampai satu tahap sekarang di mana ada banyak kerajaan di dunia, di Eropah, di Amerika, Jepun, semua, di mana sovereign debt, hutang daripada kerajaan adalah begitu besar. So kaedah Keynes ini tidak boleh dipakai macam dulu. Jadi jika satu kegawatan berlaku dalam tahun depan ke 2 tahun lagi ini, dia akan jadi satu kegawatan yang lebih serius dan berlarutan. Dan nampaknya daripada statement yang kita dah dengar daripada Menteri Kewangan, mereka ini tak begitu sedar bahawa suasana ekonomi dunia telah tukar. The playing field is changing dan nampaknya ekonomis kita di kerajaan, di EPU, di Kementerian Kewangan tak begitu jelas terhadap ini. Jadi saya cadanglah, isu over accumulation dengan izin, isu permintaan kasar yang menurun. Ini semua ada isu-isu yang telah dikendalikan oleh analisa Marxist macam monthly review. Nanti apa salahnya kita jemput mereka mengadakan seminar untuk EPU, untuk Kementerian Kewangan. Dengarlah, tak perlu kita ikut, tapi dengar dulu, tengok apa dia punya tafsiran, tengok apa dia punya analisa. Ini mungkin akan membantu. Kerana saya tengok daripada hujah-hujah daripada bajet perbelanjaan dan juga jawapan-jawapan menteri dalam parlimen, nampaknya mereka tak jelas, tak tahu apa sedang berlaku. Suasana ekonomi sudah tukar tapi mereka tak sedar lagi. So saya haraplah daripada dalam kod ini sebahagian dipakai untuk mengadakan sesi kursus, seminar untuk dapat satu gambaran, satu idea yang baru. Mungkin ini akan bantu kita dalam planning. Isu kedua yang terakhir yang saya nak bawa ialah satu isu yang saya cuba usulkan pagi ini tapi tidak dibenarkan, di mana saya minta potong 400 juta, 400 million daripada ICU lah, daripada butiran 030100. Ini untuk peruntukan khas kawasan. Ini bukan kerana saya cemburu ahli parlimen Barisan Nasional dapat peruntukan ini dan kita di Pembangkang tak dapat. Pada saya, katakan kita menang juga election yang datang, saya rasa ini peruntukan kita kena timbang balik. Kerana apa yang berlaku ialah bila tiap orang ahli parlimen dapat 1 juta untuk beri sebagai hadiah pada projek semua, ini memperlemahkan sistem demokrasi. Dia jadikan ahli parlimen sebagai seorang raja kecil, satu aristokrat, di mana rakyat dia, pengundi dia takut soal dia, takut ada pandangan yang berbeza dengan dia, takut tegur dia, kerana dia pegang fund. Dan jika you marah dengan dia, you argue dengan dia, mungkin dia tak akan luluskan fund untuk projek you ke aktiviti you. So ini adalah satu masalah. Saya rasa wujudan fund macam ini, di mana ahli parlimen diberi kuasa terhadap fund sebegitu besar itu, mengkekalkan satu sistem feudal di antara ahli parlimen dan pengundi. Jika kita mau memantapkan demokrasi di Malaysia, saya ingat
masalah ini di mana ahli parlimen begitu kaya, pegang begitu banyak kuasa dalam fund, ini kita kena ubah suai. Dan saya difahamkan bahawa sekarang cara tabung ini diuruskan ialah seorang ahli parlimen di end dia bagi satu senarai semua projek, aktiviti dia akan bantu, dan fund itu dimasukkan kepada akaun dia dan dia keluarkan pada aktiviti dan projek melalui cek dia sendiri. Ini saya fahamkan lah, saya tak dapat lah kan, saya bukan ahli parlimen baik BN. Tapi ini juga membuka ruang untuk salah guna. Dan ini tak baik untuk kawan-kawan kita di sebelah itu. Dan juga dia punya PA, dia punya pegawai, So ini pun ada satu masalah di mana fund begitu besar. Saya difahamkan tahun ini lebih daripada 2 juta tiap kawasan. Satu peruntukan pertama, lagi peruntukan kedua 2.5 juta. Jika ini tak kawal dengan betul, ya, dan ada beri ruang macam ini, dia boleh tiris keluar, dia boleh bocor, dia boleh masuk poket orang. Ini tak baik untuk kita. Untuk nama, image ahli parlimen pun sebelah itu, dicemarkan oleh wujudan sistem ini. So it's for your own good, to have a system yang lebih ketat, yang lebih telus, di mana ada macam di pihak sini, bila kita minta, okey, you tak bagi fund itu pada saya, tapi di mana you pakai? Di kawasan Sungai Siput, mana dipakai di kawasan Batu Gajah, projek apa, dapat berapa banyak, tak bagi tahu, tak mau bagi tahu. Jadi ini timbulkan satu persepsi duit itu tak sampai ke sasaran, tapi di tengah-tengah jalan dia masuk poket orang. Tapi inilah persepsi. Jika tak masuk poket orang, bagi tahulah. Tiap kawasan Sungai Siput dia pun masuk pergi ke projek-projek, bagi tahu apa projek-projek dia, apa aktiviti dia. Kita boleh tahu. Semua orang tahu, okey, ini fund sudah sampai. Jadi pada masa ini duit sebegitu besar, 400 juta ringgit. What good is it doing? Itu kita kena tengoklah. Dan dalam satu masa bila kita budget ada satu defisit yang begitu besar, mungkin sudah sampai masa kita kena kaji balik. Adakah perlu fund macam ini? Kerana tugas seorang ahli parlimen ialah untuk bawa masalah rakyat, untuk bincang di sini, bentang di parlimen, untuk cari penyelesaian. Kita kena bincang isu-isu macam GST yang akan susahkan rakyat kita. Kita kena bincangkan isu-isu macam labor contractualization. Ya. Tapi oleh kerana kita ada fund dan kita boleh kerja macam Santa Claus di kawasan, mungkin kita tak tengok isu-isu secara dalam. Sebab-sebab utama tidak dikendalikan. Kita hanya pakai duit ni untuk bertindak sebagai Santa Claus. Minta penjelasan. Boleh. Yang Muhammad. Okey. Faisalah. Datuk Pengerusi. Jangan marah saya, ya. Dan Yang Muhammad Sungai Siput. Saya bersimpati bahawa Yang Berhormat kekurangan sumber, kan? Tapi itulah nasib pembangkang, satu daripadanya. Dan bagi pihak kerajaan, saya rasa percaya, saya lihatlah kepada Selangor dan Penang gitu juga. Adakah kerajaan memerintah di negeri Selangor dan Pulau Pinang tu, dia apa semua nak buat, nak tunjuk dengan ahli Yang Berhormat Barisan Nasional? Tak ada juga. Ikut dia punya sistem cara dia sebagai satu kerajaan negeri. Saya tak tengok, tak ada dengar. Banyak kontraktor-kontraktor di Pulau Pinang, Selangor, daripada BN komplain. Mereka dinafikan, tidak diberi layanan yang sepatutnya. Rakyat pun begitu. Jadi ini Yang Berhormat jangan timbulkan satu cerita yang seolah kerajaan Barisan Nasional ini buat sesuka hati. Peruntukan yang diberikan, I want to tell you dengan izin, ya, ini semua untuk kepentingan rakyat dan pengagihannya ataupun mereka-mereka yang mendapat faedah daripada peruntukan kerajaan ini, dia tidak kira parti politik apa, tidak kira bangsa, tidak kira kaum. Umpamanya di kawasan saya Pasir Salak, kita beri tak
penyokong DAP, penyokong PKR, penyokong PAS pun kita bagi. Dan untuk apa? Yang Muhammad tak setuju ke kalau kita tolong bantu ibu tunggal, kita bantu itu orang miskin? Tak sesuai ke bantuan yang macam ni? Jadi kalau yang Muhammad kata, oh the money has been misused lah, this and that, ini satu tuduhan yang agak tidak berasas, dan you have to be specific kalau ada kes-kes penyalahgunaan. Tetapi bagi tujuan kerajaan mengadakan ini untuk rakyat, termasuk kawasan yang Muhammad Sungai Siput pun ada peruntukan, tapi tak ada lah nak pergi mesti mereka yang menjalankan kerja tu will have to report to you. They don't have to report to you. They do their job dengan izin, beri bantuan kepada rakyat Sungai Siput. Nothing political lah. Jadi saya harap jangan terlalu presumptuous and buat andaian-andaian yang tidak berasas dan memberi gambaran persepsi yang buruk terhadap mana-mana pihak. Yang Ahmad boleh habiskan. Ya. Okey, terima kasih Pak Salat. Okey, jika ini peruntukan itu dipakai secara telus dan saya syorkan kali tahun ini, bolehkah kita keluarkan senarai? Bagi tahu, tiap kawasan bagi tahu saja. Kita tak pertikaikan. Katakan dia dipakai betul, bagus. Ya. Jadi, sorry, tak ada masa lagi. Senarai. So keluarkan senarai. Semua belanjaan kita kena submit kepada kerajaan. Yalah, tapi bagi But tahu. we don't have to give it to apa namanya, tu Yang Muhammad. Bukan saja Kita bagi senarai kepada kerajaan. Okey, tolong saya, ini flow saya. Saya rasa bukan saja ini, okey, jika katakan senarai diberitahu pada orang awam. Di pejabat tanah keluarkan satu list. Tahun ini 1 juta untuk Pasir Salak dipakai macam ini. Bagi tahu saja. Jika tak ada apa-apa ketirisan, ada kesalahan dalam penggunaan ini, then no problem, bagi tahu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih.